Salam sejahtera. Hari ini saya akan present tentang tugasan kumpulan dasar dan analisis fizikal GMGF 2033. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Tuan Magister David 27, 26, 27. Wang Audrey Iuichi nombor metrik 28, 21, 45. Miss Siti Idrawati Muhammad Idris nombor metrik 28, 25, 46. Dan saya, Lau Siong Kong, nombor metrik 28, 22, 26. Tajuk untuk kumpulan kami ialah cukai pendapatan individu di Norway. Objektif penulisan ini adalah untuk memperincikan kefahaman mengenai cukai pendapatan individu dan membuat analisis fiskal cukai pendapatan individu, iaitu implikasi ke atas hasil kerajaan pusat, pertumbuhan ekonomi dan masyarakat di Norway menggunakan data sekitar tahun 2013 sehingga 2023. Cukai pendapatan individu Norway adalah termasuk dalam Akta Cukai Pendapatan Norway 1999 bintang 2015. Terdapat 3 tujuan cukai. Yang pertama, meningkatkan hasil kerajaan bagi menampung perbelanjaan negara. Yang kedua, membiayai perkhidmatan awam seperti perkhidmatan kesihatan, pendidikan dan infrastruktur awam efisien. Yang ketiga, menampung kos sosial bagi mengalahkan kesesamaan yang lebih besar antara individu di Norway. Pengelasan cukai pendapatan individu di Norway diperincikan melalui yang pertama, kaitan asas pembayaran cukai. Individu mestilah tinggal di negara tersebut selama 183 hari dalam masa-masa tempoh 12 bulan atau 270 hari dalam mana-mana tempoh 36 bulan. Berimigrasi, individu dan satuan terdekarnya yang tinggal bersama di Norway kurang dari 10 tahun dan haruslah mempunyai bermaksudauting tetap di luar Norway. Pembayar cukai atau satuan terdekarnya juga tidak boleh mempunyai kediaman yang digunakan sebagai rumah tetap di Norway atau tinggal selama lebih daripada 61 hari di Norway sepanjang tahun pendapatan. Tarikh akhir pengerahan penyataan cukai di Norway adalah penyataan cukai individu dan juga pembayar cukai yang dinilai oleh Central Office Foreign Tax Affairs COFTA perlu difailkan tidak lewat daripada 30 April dalam tahun selepas tahun pendapatan. Peniaga tunggal penyataan cukai perlu difailkan ke atas selewat-lewatnya 30 April atau 31 Mei jika difailkan secara elektronik pada tahun selepas tahun pendapatan. Pendapatan yang dikenakan cukai, di mana cukai pendapatan dikenakan ke atas pendapatan per se boleh cukai ordinary income, iaitu pendapatan kasar ditolak dengan pelepasan cukai dan potongan cukai yang dibenarkan. Yang kedua ialah struktur kata cukai. Cukai pendapatan individu di Norway adalah menggunakan sistem percukaian berganda dual income tax, iaitu pendapatan am, ordinary income, dan pendapatan pribadi, personal income. Potongan cukai, yaitu potongan pribadi, di mana individu berhak mendapat potongan yang untuk tujuan percukaian berpantaran, dan juga potongan standard minimum bertujuan untuk menampung perbelanjaan yang berkaitan dengan pekerjaan. Potongan ini adalah pada kata 46%. Nama saya Winchester David, nomor pelajar 276727. Saya akan sambung dari segi kata cukai, itu dari segi faktor Charban Insurance National, yang mana ini adalah salah satu sebab cukai pendapatan sering dianggap tinggi di negara Norway disebabkan jaminan sosial ataupun pembayaran insurans negara yang dilebihkan ke atas pendapatan pribadi, iaitu pendapatan kasar individu sebelum sebarang potongan lain dilakukan. Namun potongan ini meliputi kedua-dua kata asas cukai dan juga bracket tax. Kita pergi kepada cukai tetap pula. Di negara Norway pada tahun 2023, kadar tetap sebanyak 22% telah ditetapkan kepada semua masyarakat yang berpendapatan di negara Norway. Namun pembayar cukai yang tinggal di daerah Finnmark dan juga Nord-Troms cuma perlu membayar pada kadar 18,5%. Dari segi cukai progresif pula, cukai progresif ini adalah cukai langka ataupun step tax yang lebih dikenali sebagai bracket tax, di mana ianya adalah
menyumbang kepada keselamatan sosial pekerja dan juga pekerja sendiri yang dilebihkan ke atas pendapatan pribadi. Bracket tax juga adalah cukai progresif yang berdasarkan 4 level pendapatan yang berbeza. Namun, pembayar cukai yang tinggal di Queen Mac dan Northrop adalah sebanyak pada kadar 11,5%. Bagi pada prinsip cukai, yaitu equity, di mana equity ini adalah cukai pendapatan individu yang kita ambil contoh di Norway mencapai equity menegak apabila kerajaan mengenakan cukai pada kadar yang berbeza untuk setiap pembayar cukai berdasarkan jumlah pendapatan individu di bawah pencukaian progresif, yaitu bracket tax, dan dalam masa yang sama menggunakan kadar tetap penerusi pencukaian berkansi. Dari segi keberkesanan pentampilan cukai pula, kita boleh lihat kepada kos pentampilan juga kos pematuhan lah ya. Oke, kita pergi pula kepada implikasi cukai pendapatan individu di Norway. Kita akan ambil analisis kesan ke atas 3 faktor saja itu. Yang pertama hasil kerjaan pusat, yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi, yang ketiga adalah dari segi masyarakat. Peratusan hasil cukai Norway daripada KDNK 2018 hingga Mac 2023 didapati sebanyak 38,5% merekodkan tahap tertinggi, yaitu pada bulan September 2022, dan peratusan hasil cukai Norway berdasarkan keluaran dalam negara kasar KDNK tahun 2018 hingga Mac 2023 ini menunjukkan peratusan kenaikan yang tinggi pada tahun 2022. Namun terdapat penurunan sebanyak 1,9% pada tahun 2020 berbanding tahun 2018 dan juga 2019 kerana kerajaan Norway memberikan pelepasan cukai tambahan untuk industri minyak dan gas bagi merangsang pelaburan juga melindungi pekerjaan. Hai, saya Siti Drawati binti Muhammad Idris, nombor metrik 282546. Hasil Kerajaan Pusat. Carta menunjukkan nisbah cukai kepada KDNK mengikut sumber hasil cukai bagi negara Skandinavia dan Amerika Syarikat pada tahun 2000-2001. Berdasarkan data yang diperolehi dari laporan statistik OECD, negara Skandinavia seperti Denmark, Norway dan Sweden menunjukkan dan memerlukan tahap cukai yang lebih tinggi seperti yang ditunjukkan dalam nisbah cukai kepada KDNK yang agak tinggi bagi menjana hasil kerajaan yang lebih banyak untuk menyediakan skop perkhidmatan awam yang lebih mampan berbanding dengan Amerika Syarikat. Carta kedua menunjukkan hasil kerajaan Norway bagi tahun 2018 hingga 2022. Ini membuktikan bahawa kutipan cukai langsung menerusi cukai pendapatan individu, cukai kekayaan dan lain-lain adalah kritikal kepada kerajaan Norway kerana cukai-cukai tersebut adalah merupakan penyumbang terbesar di dalam hasil kerajaan pusat yang digunakan untuk perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan Norway. Pertumbuhan ekonomi. Cukai memberikan impak yang dinamik kerana setiap cukai yang dikutip memberikan impak yang berlainan ke atas penggunaan dan pengagihan hasil. Secara tidak langsung, ia akan memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Norway telah mengambil inisiatif untuk menurunkan kadar tetap cukai pendapatan individu dari kadar 28% bagi tahun 2013 kepada kadar 22% bagi tahun 2019 hingga tahun ini, dan ditambah pula dengan pertukaran daripada sistem cukai tambahan setek kepada bracket tax bagi cukai progresif telah memberikan impak perubahan kepada tingkah laku pembayar cukai dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang meluas. Walaupun kenaikan kadar cukai boleh menjana pendapatan yang lebih tinggi untuk kerajaan, tetapi ia selalunya mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan juga mobiliti pembayar cukai. Maka inisiatif pemotongan cukai atau penurunan kadar cukai cenderung menghasilkan penurunan hasil jangka pendek akan tetapi menggalakkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi ini juga boleh memprestasikan pertumbuhan ekonomi keluaran dalam negara kasar KDNK menguncup sebanyak negatif 2.4% berikutan pandemik COVID-19 yang menjejas semua sektor ekonomi di Norway dan menjadi krisis kesihatan awam global pada tahun 2020, dan prestasi pada tahun 2021 berkembang pada kadar 2.6% dan 2% pada tahun 2021 dan 2022. Hai, nama saya Audrey Iwichi, nombor metrik 282145. Saya akan menerangkan berkenaan pertumbuhan ekonomi. Pendapat negara kasar
Norway per kapita tahun 2018 sehingga 2021, seperti anda boleh lihat pada jadual, pendapatan negara kasar Norway per kapita pada tahun 2021 selepas pembukaan kembali hampir keseluruhan sektor ekonomi di Norway adalah $83,880, meningkat berbandingkan $77,880 pada tahun 2020 semasa pandemik, di mana peratusan pertumbuhan tahunan berkembang pada kadar 3.06% dari negatif 4.64% pada tahun 2020 ke 7.7% pada tahun 2021. Perkembangan prestasi pertumbuhan ekonomi KDNKK dan pendapatan negara kasar Norway per kapita mencerminkan peningkatan kadar pendapatan individu di Norway. Apabila pendapatan individu meningkat, khususnya dalam kalangan kumpulan individu berpendapatan tinggi dan sederhana tinggi, kadar cukai menerus cukai progresif atau bracket tax yang perlu dibayar oleh pembayar cukai, kumpulan tersebut juga akan turut meningkat. Peningkatan kutipan cukai pendapatan individu di Norway ini akan menjana hasil kerajaan yang lebih tinggi dan memberi manfaat kepada perancangan belanjawan negara yang lebih mampan. Kesan cukai pendapatan ke atas masyarakat Norway. Yang pertama, negara Norway merupakan negara yang tersenarai di dunia yang paling bahagia walaupun penduduk dikenakan pembayar cukai yang agak tinggi. Ini adalah untuk menjana taraf hidup dan pembangunan masyarakat tinggi yang maksimum. Pulangan atas pembayaran cukai sama ada dalam bentuk perkhidmatan awam yang berkualiti atau ketelusan dan sifat keterbukaan sistem percukaian negara tersebut membuatkan pembayaran cukai dengan senang hati membuat bayaran cukai. Keuntungan hasil kutipan cukai yang dilabur kembali dengan menawar sistem penjagaan kesihatan negara juga yang mudah diakses. Norway juga menarikkan taraf dan membina jalan raya, rel dan jabatan terowong baharu untuk memudahkan penduduk-penduduk di situ, dan Norway juga merancangkan sektor pelancongan untuk mengelilingi Norway di mana mempunyai kedudukan dan permukaan geografi yang unik. Kerajaan Norway juga menawarkan pendidikan percuma kepada penduduk di negara tersebut. Bagi menampung kos sosial di Norway yang menggalakkan kesesamaan yang lebih besar antara individu, kerajaan Norway juga merangka belanjawan yang menyediakan pengagihan yang adil dalam melindungi kewangan harian penduduknya. Berdasarkan graf, kadar pengangguran di Norway juga menunjuk penurunan yang positif, dari mana bagi tahun 2020 mempunyai kadar sebanyak 4.6% dan telah turun sebanyak 3.2% apabila pada tahun 2020. Kadar pengangguran menurun ini bermakna di mana kadar guna tenaga akan meningkat dalam pelbagai sektor ekonomi. Hal ini membuatkan lebih banyak individu yang akan membayar cukai pendapatan individu kepada kerajaan Norway, dan seterusnya ia juga meningkatkan hasil kerajaan. Penurunan kadar pengangguran di negara di Norway adalah disebabkan beberapa faktor seperti keseimbangan kehidupan kerja. Budaya kerja di Norway sangatlah memihak kepada pekerja kerana semua pekerja berhak mendapat cuti bergaji selama 5 minggu, dan ini berpotensi untuk dipecat adalah amat rendah. Bagi gaji untuk pekerja berkemahiran rendah juga tinggi, dan sekiranya ada individu yang kehilangan pekerjaan, kerajaan Norway telah menyediakan satu insurans pengangguran dan faedah nafkah penjagaan kanak-kanak. Walau bagaimanapun, masih berlaku juga kes pengelakan cukai oleh individu dan masyarakat, di mana ia akan menimbulkan ancaman kepada kebajikan Norway. Keperluan harian, subsidi dan pembayaran pencen merupakan elemen utama yang akan terancam. Pengelakan cukai juga boleh menyumbangkan kepada jurang perbezaan sosial yang lebih besar, yang mana menjadikan yang lebih kaya jadi kaya, yang miskin pula menjadi yang lebih miskin. Kumpulan kemudahan infrastruktur dan perkhidmatan awam yang berkualiti serta pelbagai faedah kebajikan yang disediakan oleh kerajaan Norway menjadikan Norway merupakan tersenarai dalam antara negara paling bahagia di dunia. Ini disebabkan hasil keuntungan cukai menerusi kutipan cukai langsung dan cukai tidak langsung yang merupakan hasil utama kerajaan dalam menyumbangkan belanjawan negara. Cukai pendapatan individu di Norway juga memberikan kesan dinamik dan impak yang positif kepada pertumbuhan ekonomi.
Ia juga membiayai kos sosial bagi mengalakkan kesaksamaan individu dengan masalah pengelakan cukai oleh individu dan syarikat yang tidak bertanggungjawab di mana boleh mengancam kestabilan ekonomi di negara tersebut. Oleh yang itu adalah dicadangkan untuk Kerajaan Noel memperketatkan lagi pelaksanaan undang-undang dan juga menyediakan agensi khas bagi menyiasat kes-kes pengelakan cukai, terutamanya pendapatan pembayaran cukai di Noel. Sekian daripada saya, daripada kumpulan kami juga berkenaan dengan Norway. Terima kasih semua.